Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tema bersabar, berikhtiar, bertawakal dan berdoa menghadapi ujian, sembahyang meraih reda Allah. Majlis Sambutan Isra' dan Mi'raj Peringkat Negara bagi tahun 1444 Hijrah akan diadakan Sabtu ini di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Berkas. Sehubungan itu, bagi memastikan majlis berjalan lancar, kemarin diadakan raptai penuh bagi majlis tersebut. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatib Dato' Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato' Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama, dan yang berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Tahun ini majlis dikendalikan bersama oleh Kementerian Hal Ehwal Agama, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Jabatan Hal Ehwal Masjid, Syarikat PDS Sendirian Berhad dan Syarikat Padeco Sendirian Berhad. Majlis akan diisikan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran serta kesimpulan makna, persembahan selawat, ceramah khas dan persembahan khas berbentuk sketsa. Apa yang dimaksudkan dengan tema ini iaitu kita sebagai umat Islam hendaklah sentiasa mencari ridha Allah, iaitu dengan untuk mencapai ridha Allah itu dengan melaksanakan sembahyang. Sebab apabila kita mencapai ridha Allah, insya-Allah kehidupan kita akan bahagia, bukan sahaja di dunia bahkan di akhirat kelak, insya-Allah. Selaku agensi utama kerajaan, Jabatan Perdana Menteri mendukung hasrat bagi merealisasikan gagasan sebuah negara zikir dan benar-benar memenuhi ciri-ciri Baldatun Taibatun Warabbun Ghafur. Semasa sesi muzakara Jabatan Perdana Menteri bersama ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri turut menjelaskan 4 bidang utama difokuskan, iaitu urus tadbir perkhidmatan awam, wawasan, sekuriti dan undang-undang dan tenaga. Di samping itu, pendekatan senegara ataupun whole of nation approach turut dititik beratkan dalam merancang dan memacu pembangunan sosio-ekonomi negara bersama agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan, termasuk ahli-ahli yang berhormat Majlis Mesyuarat Negara yang merupakan rakan strategik kerajaan dalam pelaksanaan dasar-dasar dan pelan-pelan tindakan. Yang berhormat Pihin Dato' Lela Raja Meja Jara Bersara Dato' Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof menyatakan sesi muzakarat tersebut merupakan peluang bagi kedua-dua belah pihak untuk bersemuka dan sama-sama mengambil perhatian akan isu-isu mustahak dan apa jua perkara yang mempunyai kesan positif terhadap kehidupan seharian dan kesejahteraan am rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amiliu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Tujuan sesi muzakarat tersebut diadakan untuk mengongsikan maklumat terkini mengenai pencapaian dan perkhidmatan bagi memastikan kesejahteraan rakyat dan penduduk secara berterusan ke arah mencapai Matlamat Wawasan Brunei 2035. Sesi muzakarat diadakan di Jabatan Perdana Menteri. Agar apa yang kita lakukan akan Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi telah mengenal pasti beberapa perkara penting yang perlu ditangani secara meluas, antaranya keselamatan the security assets dan personal, termasuk ancaman siber dan penyediaan sistem pengangkutan berkesan dan gangguan kepada perkhidmatan rangkaian. Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi mengongsikan perkara tersebut semasa sesi muzakarah bersama ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara kemarin. Dalam sesi tersebut, Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa turut mengongsikan beberapa pencapaian yang dicapai oleh kementeriannya.
Berlangsung di Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, sesi diadakan untuk mendengarkan perbincangan dua hala yang produktif bagi semua pihak ke arah mencapai matlamat Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Sesi juga berpeluang untuk meneliti pelbagai isu dan cabaran yang berkaitan dengan sektor-sektor pengangkutan dan infokomunikasi, meninjau pencapaian-pencapaian kementerian serta perancangan strategik yang telah, sedang dan yang akan dilaksanakan. Dalam majlis persyaratan nanti dan juga dapat memfasilitasi perbincangan dan perbincangan yang lebih efektif. Dalam masa seminggu sahaja lagi, negara Brunei Darussalam akan menyambut ulang tahun Hari Kebangsaan ke-39 tahun 2023. Jawatankuasa tertinggi sambutan tersebut pagi tadi mengadakan upacara menaikkan bendera besar negara. Upacara berlangsung di kawasan lapang Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah di Ibu Negara. Upacara menaikkan bendera disempurnakan oleh anggota Tentera Laut Diraja Brunei dengan diiringi lagu kebangsaan. Dengan berkebarnya bendera besar negara, seluruh rakyat dan penduduk di negara ini adalah diseru untuk sama-sama mengibarkan bendera bagi memeriahkan lagi sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-39 bermula hari ini sehingga 25 Februari 2023. Sementara itu, ke arah menyemai rasa kecintaan dan semangat patriotisme dalam kalangan pelajar sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-39, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama kemarin mengadakan majlis pengagihan bendera kecil meja. Pengagihan berlangsung secara serentak di keempat-empat daerah. Pengagihan bendera kecil di daerah Brunei dan Mara disampaikan oleh Awang Haji Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Majlis diadakan di Sekolah Agama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha, Kampung Katok. Di daerah Blyth, pengagihan diadakan di Dewan Sekolah St. John's, Kuala Blyth. Bagi daerah Tutong, pengagihan berlangsung di Dewan Serbaguna, Sekolah Menengah Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Manakala di daerah Temburong, majlis diadakan di Dewan Sekolah Rendah Sultan Hashim Batu Apoi. Pelbagai maklumat mengenai program-program yang ditawarkan oleh Universiti Brunei Darussalam UBD, Universiti Teknologi Brunei UTB dan Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa boleh diperoleh semasa berlangsungnya Hari Terbuka universiti-universiti berkenaan yang bermula kemarin. Di UBD, majlis berlangsung di Dewan Chancellor. Pelancarannya disempurnakan oleh Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Turut dilancarkan laman Sesawang Baharu UBD. Hari Terbuka UBD dibuka bagi kunjungan orang ramai dari pukul 8 pagi hingga 4 petang. Ia diadakan sehingga esok. Sementara itu, UTB juga mengadakan Hari Terbuka sehingga hari ini. Hari Terbuka menawarkan acara peluang kepada bakal pelajar untuk berinteraksi secara langsung bagi mendapatkan pemahaman tentang program akademik UTB. We came up with a new program, which is undergraduate program, which is Bachelor of Science in Digital Media, and it has two majors. The basic requirements adalah, for example, dari A-level students,
from level 5 student as well daripada Politeknik and also from IB. We offer now Master in Architecture. So basically it's equivalent to part 2 of the architecture program. So we have already UG, Bachelor, which is equivalent to part 1. Turut mengadakan Hari Terbuka UNISA diadakan sehingga hari ini. Ia antaranya bertujuan memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih jelas mengenai pelbagai program pengajian yang ditawarkan. Salah satu platform pada bakal pelajar yang akan mengikuti program-program lepas ijazah untuk bersemuka dan berbicara dengan para akademik yang ada di NISA untuk membincangkan mengenai peluang penyelidikan mengenai pelbagai topik. Terdapat pelbagai pengajaran yang dapat diambil dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, antaranya tentang kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai insan teragung, kesucian kota Madinah dan Baitul Maqdis serta adab dalam kehidupan Muslim. Perkara tersebut antara yang disentuh dalam halaqah bimbingan Da'i kali ke-64 sempena sambutan Isra' dan Mi'raj bagi tahun 1444 Hijrah di Pusat Dakwah Islamiah. Hadir Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Halaqah bertajuk ke arah kemantapan da'i yang berkaliber juga adalah sebagai usaha menyelaras isi kandungan ceramah agar isu atau tajuk yang akan disampaikan oleh para penceramah sentiasa konsisten dan relevan dengan peredaran masa dan zaman. Bertemakan bersabar, berikhtiar, bertawakal dan berdoa menghadapi ujian, sembahyang meraih reda Allah. Halaqah kali ini bertujuan mencapai objektif dan sasaran yang dihasratkan, iaitu memberikan ilmu pengetahuan, berkongsi isu dan bertukar-tukar fikiran berkaitan tema sambutan Isra' dan Mi'raj tahun ini. Berikutan satu berita yang tular masa ini mengenai seorang penculik yang menyamar sebagai ibu bapa atau penjaga kepada seorang murid di sebuah sekolah tadika ketika murid berkenaan balik dari sekolah. Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB dalam siaran akhbarnya memaklumkan setakat ini tidak ada menerima sebarang laporan atau aduan dari ibu bapa atau penjaga murid dan pihak sekolah mengenai berita tersebut. Pihak polis menyarankan kepada ibu bapa atau penjaga murid dan pihak berkenaan agar datang ke balai-balai polis berdekatan bagi membuat laporan polis. Orang ramai juga dinasihatkan untuk membuat laporan jika mendapati orang-orang yang mencurigakan berada di kawasan sekolah. Di samping itu, pihak polis menyarankan kepada ibu bapa atau penjaga murid agar dapat meningkatkan kewaspadaan dan tidak memberi ruang bagi individu-individu yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan membuat jenayah semasa murid-murid berada di sekolah seperti mengambil anak-anak balik dari sekolah pada tepat waktunya. Berikutan pengumuman pengemaskinian sukat langkah pengawalan COVID-19 yang bermula 15 Februari 2023. Dasar pelawat dan pendamping bagi hospital-hospital, pusat-pusat kesihatan dan fasiliti kesihatan kerajaan dan swasta dikemaskini seperti berikut. Pemakaian suku muka hanya dimestikan di kawasan-kawasan klinikal sahaja apabila berada dalam premis hospital, pusat kesihatan atau fasiliti kesihatan. Kawasan-kawasan klinikal adalah apabila terdapat pertemuan antara petugas kesihatan dan pesakit serta terdapat pelaksanaan prosedur perubatan, rawatan, konsultasi dan pengambilan ubat-ubatan. Ini termasuk kecemasan dan kemalangan, kaunter pendaftaran, wad klinik farmasi, pembedahan dan tempat menunggu berdekatan wad. Para pelawat tidak lagi dikehendaki untuk membuat ujian ART sebelum datang mengunjungi pesakit-pesakit di wad-wad. Walau bagaimanapun, ujian ART adalah masih digalakkan. Ujian ART akan terus dilakukan bagi pesakit-pesakit
yang akan dimasukkan ke hospital untuk rawatan. Pesakit-pesakit yang juga dijangkiti COVID-19 akan dirawat di wad-wad pengasingan yang dihaskan walau bagaimanapun terdapat kawasan atau klinik yang mungkin mempunyai keperluan bagi pesakit untuk membuat ujian ART. Ujian ART dikehendaki bagi pesakit-pesakit luar yang menerima rawatan atau prosedur seperti kecemasan dan kemalangan, pesakit yang mengalami sakit yang berat, serius dan yang besar kemungkinan memerlukan kemasukan ke hospital. Bagi mengelakkan risiko jangkitan dan memastikan para pesakit yang dimasukkan ke wad mendapat rehat yang mencukupi serta menerima penjagaan dan rawatan tepat pada masanya, hanya 2 orang pelawat yang ditetapkan tidak termasuk penjaga dibenarkan bagi setiap pesakit pada setiap sesi lawatan semasa waktu melawat. Kanak-kanak di bawah umur 12 tahun tidak dibenarkan masuk ke wad unit. Pelawat hanya dibenarkan melawat pesakit di wad zon risiko rendah. Pelawat tidak dibenarkan melawat pesakit di wad tahanan, wad pengasingan atau mana-mana wad yang aksesnya terhad. Hanya seorang pelawat dibenarkan menemani pesakit untuk perjanjian pengambilan ubat, manakala semua pelawat hendaklah memastikan untuk memakai sungkup muka pada setiap masa. Bagi pendamping atau penjaga, hanya seorang penjaga bagi setiap pesakit dibenarkan. Pertukaran penjaga bagi setiap pesakit adalah dibenarkan dengan syarat pengganti perlu melakukan ujian ART dan para penjaga hendaklah memakai sungkup muka pada setiap masa. Pesakit COVID-19 tidak dibenarkan menerima prosedur rutin seperti prosedur pergigian. Walau bagaimanapun, pesakit COVID-19 yang mengalami simptom yang semakin teruk boleh mendapatkan rawatan di hospital atau pusat kesihatan berdekatan dan perlu memaklumkan kepada petugas kesihatan bahawa mereka adalah positif COVID-19. Untuk maklumat lanjut, hubungi talian Darussalam 123 atau layari laman web Kementerian Kesihatan atau mengikuti media sosial @MOH-Brunei. Berikutan dengan insiden seorang pesakit jatuh dari sebuah tingkap bangunan di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha pada hari Selasa, 14 Februari 2023. Kementerian Kesihatan memaklumkan pesakit berkenaan pada masa ini berada dalam keadaan selamat dan sedang menerima rawatan. Pihak kementerian masih melakukan siasatan mengenai insiden tersebut dan memohon kerjasama dari orang ramai untuk tidak menyebarluaskan lagi sebarang gambar atau video kejadian tersebut bagi menjaga dan menghormati pesakit berkenaan. Status harian norma baharu COVID-19, 1 kes berada dalam kategori 4 dan tiada kes dalam kategori 5. Kementerian Kesihatan memaklumkan 346 kes sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun, 87.9%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 62.7%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin, 79.1%.